Kita dah masuk minggu keempat. Kalau dekat klik ni, minggu keempat ni berkaitan dengan relational model. So boleh refer slide ni. Saya takkan go through one by one slide ni. Saya akan tunjuk terus apa yang dimasukkan dalam slide ni lah. Basically dalam slide ni dia ada dua poin utama, iaitu berkaitan dengan kunci relationship dengan integriti dalam database. Okay. Okay. So kita dah install database dan kita last week dah buat table. Okay, so database ni kalau kita buka phpMyAdmin ni semua database lah, yang sebelah kiri ni semua dipanggil database. So dalam database tu dia namakan dalam ni dia panggil sebagai table lah. Panggil table. Tapi dalam slide yang kita beritahu data relationship model ni, yang kita kata table ni, dia juga dikenali sebagai relationship. Okay. Relationship dalam slide ni lah, kalau dia baca dalam slide ni, dia adalah relationship. Kalau dia sebut ni, relationship tu adalah table lah. Ataupun kata lain, entity pun boleh. So katakan saya create satu table nama student. Ni kita buat 3 kolom. Dan kolom pertama sebagai nombor metrik. Yang kedua nama program. Okay, nama metrik kalau guna waca katakan ada 6 digit. Nama pun jenis dia adalah waca. Nama katakan 50. Program waca variable karakter, maksudnya bilangan karakter. So ada berapa bilangan karakter. So sini untuk program ni kita buat 10 bilangan karakter. Maksud waca, maksudnya karakter. And then kita kena set primary key. Setiap table, setiap relationship, dia benda sama. Saya sebut table, relationship adalah benda sama. Satu lagi entity. Entity sama dengan table, sama dengan relationship. Cuma itulah dia refer benda yang sama. Cuma term saja yang berbeza. Table, relationship ataupun entity. So dia refer kepada student ni lah. Okay, so setiap relationship ataupun table mesti ada primary key. Maksudnya bila kita nak isi data nanti, nama pelajar dan program pelajar tu mesti ada satu key yang membezakan antara nama dengan program. Contohnya Ali, program SMKPP, apa tu? SMSKPP Ali. Okay, dan ada dua seorang lagi Ali, nama dia Ali juga. Program pun sama, SMSKPP. So dalam kes tu kita kena ada satu field ataupun satu kolom yang membezakan Ali yang pertama dengan Ali yang kedua dalam program yang sama tu. Jadi yang tak sama adalah nombor metrik. Yang tak sama tu maksudnya value yang unik bagi sesuatu data tu. Nombor metrik ni setiap orang tak sama, walaupun nama dia sama Ali, tapi Ali yang pertama tu nombor metrik dia lain, Ali yang kedua pun nombor metrik yang lain. So itu adalah dipanggil key. Key maksudnya unik. Antara data-data nanti bila kita key in data mesti ada satu kolom yang unik. So nombor metrik lah. Kalau nak guna nombor IC pun unik juga. Itu pula lah. Asalkan setiap relationship ni dia mesti ada primary key. Mesti ada primary key. So kita set yang ni lah primary key. Nama tak boleh sebab nama ada je nama yang sama kan. Bin sama pun ada. Jadi tak boleh jadikan dia sebagai primary key. Program pun definitely memang ramai nak akan sama. SMSKPP tu ramai lah data nanti kan. Yang sama. Cuma yang tak sama ialah nomenclature. So yang ni kena jadi primary key. Nak buat dia primary key.
Kita save dulu. Index ke index, ambil pilih primary. So ni adalah key dia. Okay, ni go lah. Okay, dan kita save yang ni. Okay, so dah ada primary key tu. Nampak kunci tu. Kunci ni dipanggil sebagai primary key. Maksudnya bila kita masuk data dia adalah data yang unik, tak sama setiap orang. Okey, tadi kita dah tengok apa itu relationship, iaitu student lah. Student ni dia namakan sebagai relationship, kita refer dia sebagai relationship, ataupun dengan kata lain dia adalah entity. Dengan kata lain dia adalah table. So table student, relationship student, entity student, sudah sama. So dalam relationship ni saya guna relationship sebab saya refer slide ni. Slide ni dia guna relationship. So dia kata dia dalam relationship dia mesti ada primary key. So saya dah cover lah primary key. Dan dia ada beberapa lagi key lain, composite. Dan dia ada lagi foreign key. So kita akan tengok nanti. Cuma sebelum kita tengok kepada key tu, kita kena faham dulu structure relationship ni. Structure relationship maksudnya structure table. Okay. So dalam structure table ni dia ada dipanggil ni column lah. Column. Okay. Kalau kita buat structure itu column, kalau kita tengok dalam format ni tak nampak, saya buat insert dulu data. Okay, so structure tadi dia dah jadi bentuk table ni, iaitu dia ada nombor matrik, nama dan program. Matrik saya tak isi dia. Nombor matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So dia ada ni sebagai table. Table apa ni? Ataupun relationship apa ni? Ataupun entity apa ni? Dia adalah entity ataupun relationship student. Okay. So dalam setiap relationship, dalam setiap table, dalam setiap entity, semua sama. Dia mempunyai kolom. So ini kolom. Maksudnya nombor matrik ni adalah satu kolom, nama ni adalah satu kolom, program ni pun adalah satu kolom. So setiap entity, setiap relationship ada kolom, mesti ada kolom dan mesti ada row. Row ni mana? Yang ni lah. Ni row yang pertama. Kerana kalau data kedua ada row yang kedua. So row ni row. Kita fokus pada kolom dulu. So kolom nombor matrik, nama, program ni kolom. So kolom ni juga dikenali sebagai attribute. Okay, kalau saya sebut attribute, dia adalah kolom lah. Okay, satu lagi dipanggil kat sini kolom, attribute, field satu lagi ya. Ya. Okay, relationship table file ni. Relationship table file, saya sebut satu lagi entity ya. Okay, so attribute, column, field. Attribute, column, field. Dia benda yang sama. Okay, ini adalah attribute. Nama matrik ni attribute. Nama pun attribute. Program pun attribute. Dia juga adalah field. Ataupun nama lain. Bagi nama lain field tu adalah column. Okay, so data dia ni. Data ni dia ada banyak row lah. Kalau kita insert satu lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih selamat SMSKPP. Kita masuk data, dua data itu masuk. Kita browse. Sudah ada dua tuple. Okay, dua tuple. Ataupun dua data, ataupun dua record, ataupun dua row. Okay, dua row. Ini dikatakan tuple. Tuple itu adalah row, row itu adalah record. Okay. So data ni represent apa? Represent tuple. Ini tuple 1, ini tuple 2 ataupun row 1, row 2 ataupun record 1, record 2 ataupun satu lagi dipanggil instant lah. Instant 1, instant 2. Okay, boleh baca.
Okay, so kita dah tengok tadi setiap relationship, okay, ataupun setiap table mesti ada primary key. So ini primary key dia numeric. So apa itu primary key? Dia tak boleh sama. So contohnya saya nak insert satu lagi, 1 2 3 4 5 6 ni saya nak insert nombor metrik yang sama, 1 2 3 4 5 6. Nama orang lain Jamal Abdullah. Program sama. So dia kata tak boleh duplicate entry for key primary. Maksudnya dah ada data ataupun dah ada tuple ataupun dah ada row yang menggunakan 1 2 3 4 5 6 ni sebagai nombor metrik yang mana dia adalah primary. So dia tak boleh sama antara satu tuple ataupun antara satu record. So tak boleh insert dah ni. Okay, dia fail. So kita tengok balik kat sini, browse. Tak ada data tu, Jamal Abdullah tak ada. Tak masuk sebab nombor metrik adalah primary key, tak boleh sama. Kemudian dia ada satu lagi dipanggil composite key. Composite key ni katakan dalam data kita tu tidak ada yang unik. Semua orang sama. Tapi kalau combine dua benda barulah dia jadi unik. Itu kita kena combine dua attribute ataupun dua field barulah dia jadi unik. Macam kucing kucing apa yang membezakan antara kucing dengan kucing yang lain? Kalau kita letak nama kucing satu tu nama Ali, kucing dua tu nama Kasim, ada tak lagi nama kucing nama Ali? So akan ada yang sama. So yang nak membezakan dia tu kita gunakan nama dan juga apa satu lagi, mungkin nama dan nama dah apa, dah warna kan. Katakan Ali warna merah, kucing nama Ali dan warna merah. Memang unik, memang tak ada kucing yang nama Ali dan warna merah. Memang satu kucing tu saja. Tapi kena combine dua key tu. Tapi kalau ada dia tak boleh jadi primary key lah. Maksudnya ada kucing nama Ali dan warna merah, ada dua kucing yang macam tu. Maksud tak boleh. Dua key tu tak boleh represent sebagai composite key. Okay, so mungkin kena ada tiga. Okay, kena warna, nama, satu lagi apa? Mungkin nombor rumah. Dia duduk kat mana kan? So mungkin itu yang akan jadikan dia composite. Yang jadi key. Key tu mesti maksudnya tak sama lah antara satu sama lain. So kita buat satu lagi. Contohnya kita buat kursus lah, student ataupun course. Okay. Course kita buat kat sini. Course code. Baca juga tekan 10 karakter. And then course name. Okay, katakan course code ni boleh ada sama. Okay. Cuma yang membezakan dia adalah mungkin version lah. Okay, katakan course code ni, course code macam subjek kita ni CSF 21303 akan ada dua. Tapi satu nama database, satu lagi nama pakalan data. Jadi course code tak boleh jadi primary key sebab dia akan ada dua data yang sama, iaitu satu course code yang sama tu database, sendiri database. Satu lagi course code yang sama ni juga nama dia pakalan data. Jadi tak boleh, course code tak boleh jadi primary key sebab dia akan ada dua data yang sama. Tapi mungkin nak membezakan antara dua tu dia kena combine course code dengan course name. Barulah dia jadi sebagai satu key lah. Okay, so mungkin sini fakulti fakulti baca 20 So ini kena buat composite, maksudnya save dulu. Okay, so saya nak kalau saya buat course code ni satu saja.
course code ni sebagai primary, maksudnya CSF 21303 hanya boleh masuk sekali je. Tapi kita ada data satu. Kita buat contoh data. CSF 21303 ni database course name dia. Data ni. Ini course code. Ini course name. Ini fakulti. Okay, FIK. Dia ada course code yang sama 21303. Ini pangkalan data FIK. So dalam kes ni course code tak boleh jadi primary key sebab dia akan ada dua data yang sama. Okay, so course code tak boleh stand alone jadi primary key sebab akan ada duplicate data ni. Tapi course code and course name boleh jadi primary key. Kita combine ni jadi sebagai satu primary key sebab tidak ada data yang sama contohnya. Okay, tak ada data macam ni. Katakan ni Fuha. So katakan tak boleh ada data macam ni sebab ni course code dan course name yang sama tak boleh ada dua data. Dalam kes ni kita akan combine key dia dengan dua attribute ataupun dua column ataupun dua field, course code dan course name. Macam mana nak buat tu? So, kita klik dua ni, tick dua ni, dan kita ambil set dia sebagai primary. Maksudnya dua column ni mewakili sebagai satu key. So bila kita buat lebih pada satu column untuk jadi key dia dipanggil sebagai composite composite key. Klik primary. Okay. So kalau refer kat sini, kat dia punya nota ni, kat slide ni. Dia ada key tu. Ini composite key So ini kita buat composite key lah ni. Okay, so kalau saya insert data tadi tu. CSF 21303. Okay, ni database. Fakulti. Okay, fakulti FIK. Kod yang sama juga. Ini fakulti buat integer. Buatlah kosong dulu. Ini pun kosong. Ini pangkalan data. So saya nak masuk dua data secara serentak. Jadi boleh isi teruslah dua kat sini. So satu course code macam yang sama tapi course name dia lain. Okay. So kita buat go kat bawah ni. Okay. So course code yang sama boleh masuk. Tapi kalau course code dan name yang sama ni, kita cuma masuk course code yang sama tapi name pun sama juga. Kali ini fakulti nombor 2. So ini tak boleh masuk, duplicate sebab kita ada primary key tu dua maksudnya ini course code dan course name dah ada duplicate kata. Jadi tak boleh insert So data tu tak masuk. Itu composite key. Primary key, foreign key satu lagi ada satu lagi nama key iaitu foreign key. Foreign key ni kalau kita tengok kat sini student ada nombor metrik and then ada course code. Ada course code. Kita tengok contoh kita lah. Okay, kalau saya buat macam ni course ni ada fakulti. So fakulti kosong ni fakulti apa ni? Fakulti kosong ni adalah key tapi key daripada table lain ataupun daripada relationship lain ataupun daripada entity lain. Okay, so kita buat satu lagi table nama fakulti. Okay, nama fakulti. Ini kita buat ID. ID ni primary ataupun kita buat primary. Okay. And then kita buat name. Fakulti name name. Nama fakulti. 10.
Save. Okay, so kita isi data. Isi data, insert. Untuk kosong adalah FIK. Untuk satu dia adalah FOHA. Okay, so ada dua ni, dua data. So fakulti kosong itu FIK, fakulti satu itu adalah FOHA. So dekat course ni kita ada link link kosong ni. Kalau nak tahu kosong tu apa, kena tengok dekat fakulti ni. Dekat fakulti ni. So ID dia kosong, ini satu. Kalau kosong FIK, kalau satu FOHA. So ini dia panggil sebagai foreign key. Fakulti ni adalah foreign key. So macam mana kita nak buat foreign key ni, kita tak buat ni. Ni belum link lagi dengan relationship fakulti ni. Belum link lagi sebab kita tak buat lagi kan. So kita pergi dekat structure ni, structure. Kita nak buat foreign key Yang ni maksudnya kita tak boleh simply isi je. Kalau kita buat nombor 2 belum ada fakulti nombor 2. Okay, nombor 2 tak ada. Kita masukkan data kat course tu nombor 3. So belum ada data kat sini. So kita nak control key tu. Jadi course tu hanya boleh insert based on table ni saja, based on fakulti ni je, based on tuple yang ada dalam relationship fakulti saja. Maksudnya ada kosong dan satu sajalah. So dalam kes ni kalau kita tak jadikan dia sebagai foreign key, dia masih lagi boleh insert lah. Ini contoh saya insertkan ASW 333, tekan internet. Dan saya masuk fakulti nombor 3 Go. Okay, so kita tengok sini fakulti nombor 3. Kalau kita refer kepada ni, belum ada yang nombor 3. Tapi sekarang ni dia boleh isi lah. Sebab kita belum buat ini sebagai foreign key. So kita kena set ni sebagai foreign key supaya dia tak boleh isi apa yang belum ada dekat fakulti. So saya delete data ni. And then kita nak jadikan fakulti ni sebagai foreign key. Key yang refer kepada luar, kepada entiti luar, kepada table luar. So macam mana nak buat? Kita pergi kepada course ni, kita nak jadikan fakulti ni. So pergi kat structure. Fakulti ni nak convert kepada foreign key So kita akan pergi kat sini. Okay, dekat index ni, dekat index create an index on one column Okay, go. Kat sini sekejap kat mana nak buat di fakulti. Foreign key dekat outer table index. Kat sini dah ni. Dia ada, kita akan belajar sintek dia lah. Cuma ini je nak tunjuk konsep saja. So untuk buat ni sebenarnya dia ada sintek dia. Okay, kita Google sekejap. Set foreign key PHP my admin. Ini sintek dia. In the structure, click on index. Okay, kita buat dulu. Keyword index. Ini index. Index ni kita foreign key. Okay, go. Okay. Patut kita boleh pilih table lah. See the last folder action where multiple
relation. If you click on that open relation view and add foreign key. Okay. Ini drop dulu, kita buat cara lain. Di fakulti ni nak jadikan dia index, pergi dekat fakulti hujung sekali ni ada index, so klik dekat index. Okay, lepas tu pergi dekat relation view relation view. Okay, so sini kita pilih foreign key dia adalah fakulti. Okay, foreign key dia adalah daripada relationship fakulti, kolom ID. Kolom dekat sini adalah kolom fakulti. Okay, kita ada course code, course name and then fakulti. Fakulti yang dekat table ni refer kepada table fakulti, iaitu table ni. Okay, kolom apa? Kolom ID. Okay, save. Okay, dan kita tengok structure dia. Okay, sini dah ada kat sini. Untuk fakulti ni, key name ni fakulti. Okay, kolom fakulti ni, kolom fakulti akan refer kepada ini, tak nampak. Lepas tu dia dah jadi primary key lah. So contoh kita nak isi untuk course ni. Okay, data ni dah ada, kita nak isi yang baru, insert CSF 111 katakan programming. So fakulti dah tak boleh tulis, tapi kita just boleh pilih saja. Boleh pilih je daripada senarai ni. Sama ada nak ambil kosong ataupun nak ambil satu. Ataupun terpulang lah. Ni mana-mana satu lah. Tapi antara dua data ni je lah yang ada dalam table fakulti ni. Kita tak boleh isi sendiri Tapi kita boleh leave it blank. Okay, boleh buat kosong. Maksudnya tak isi apa-apa. Okay, contoh saya go. Ni ada benda lain lagi structure ni. Ni sebab memang ni kita tak allow null lah, tak boleh null. Allow null lah. So ni null, kita tick. Dia boleh value dia tak ada value lah. Okay, insert balik. Okay, ni dah masuk. Dia dah buat default lah kosong sebab tadi null lah. So, kita katakan tak nak isi lagi. Go. Okay. Masih lagi kosong, tak apalah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia dah jadi foreign key So fakulti tu saya tengok, saya edit data sedia ada ni. Contohnya yang database ni, edit. Dekat sini tak boleh pilih, tak boleh tulis nombor 3 pun tak boleh Nak tulis nombor 3 tak boleh. Kita pilih 2 dia je lah data dia. Ini adalah foreign key. Okay, boleh faham? Foreign key tu kat sini lah. Contohnya saya tambah satu lagi data, insert lagi. ID nombor 2, fakulti FBIM. ID nombor 3, saya buat fakulti farmasi. So, 2 data saya dah tambah. Jadi, kalau kita tengok dekat fakulti punya entity ni, dah ada sampai 3. Kalau dekat course ni, kita tengok foreign key macam mana. Kita edit yang sedia ada ni. So, automatic dia ada 3 lah. Okay, ini dah sort. Ini yang based on kita key in tadi. So, boleh pilih yang ada saja tu foreign key So, ini dia refer kepada slide dia lah. Dan dia beritahu foreign key Dan dia beritahu relationship ni ada karakteristik dia. Okay, dia kata mesti unik. Maksudnya tak boleh course ni kita create satu lagi table. Okay, table ni dah ada course ni. Kita create satu lagi table course juga. Tapi ada ID, ada name. Dan kita go kat bawah ni save. So table course already exist. Jadi dia kata setiap entity relationship ni mesti unik. Tak boleh nama sama. Ni masuk unique name.
Okey, data setiap entry tu mesti atomic. Okey, tak apa. Each row is unique. Okey, setiap row tu, setiap tuple tu dia unik sebab ada primary key ataupun ada composite key. Jadi tak ada data yang sama, mesti unik. Attribute pun tak boleh nama yang sama, mesti ada unique name. Maksudnya cost ni. Ni tak boleh ada cost code sini, cost code pun juga kat sini. So tak boleh nama sama. So kena nama yang lain lah attribute. Tu je maksud dia. Susunan tu tak kisah, kita boleh susun je. Katakan nak cost code, lepas tu fakulti, kemudian cost name. So tak kisah, yang penting attribute tu ada. So susunan ni tak penting sebab susunan tu sebenarnya kita boleh buat dekat query nanti dekat kita punya programming nanti. Okey, itu saja yang disebut kat sini. Okey, yang atomic ni maksudnya contohnya ada satu lagi table yang ataupun student ni. Okey, saya buat satu lagi table student tu ambil khusus apa. Jadi kita buat satu table cost taken, cost yang dia ambil Jadi ada cost code dengan student. Ataupun ada nombor metrik student, nombor metrik baca 6 dan dia ada cost code Okay. Okay, save. Ni kita tak define apa tu key lah, tak ada key so dia akan keluar error lah, dia tak boleh nak edit macam ni tak boleh nak edit nanti. So kita kena buat satu lagi key. Numeric ni akan ada berulang sebab setiap pelajar tu mungkin ada banyak kod kan. Okay, cuma saya nak explain kat sini saja, iaitu yang berkaitan dengan atomic ni. Maksudnya dalam database ni ataupun dalam model kita nak buat data ni, dia tak boleh nombor metrik and then cost code ni ada multiple value, dia ada satu saja. Kita insert nombor metrik pelajar. Ini kalau nak buat foreign key pun boleh, so kita buat foreign key. Macam mana nak buat dia, pergi kat sini, ini buat sebagai index, then pergi pada relation view, ini kita buat kepada student, column nombor metrik, ini nombor metrik. Save. Kita insert, ni boleh pilih daripada sini sajalah. Kita tekan nombor metrik pelajar yang ni, cost code. Sekarang ni cost code dia tak boleh buat, katakan ada yang ni, lepas tu ada lagi CSF 111, tak boleh ada lagi CSW apa-apa, tak boleh. Ni maksudnya dia atomic, dia satu data, satu row tu satu data je lah, tak boleh. Contohnya nombor metrik pelajar ni dia ambil cost code yang pertama, yang ni, and then ni cost code yang kedua. So tak boleh buat macam ni. Itu dia dikatakan atomic. Tak boleh pilih banyak lah kat sini. In fact kalau cost code pun kita nak buat secara foreign key sebab dia tak boleh simply isi just cost code tu, sedangkan dalam cost code ni belum ada. Sama kita buat juga ni sebagai index, relation view. Yang kedua iaitu nombor metrik, ini daripada cost. Nombor metrik ini adalah cost code, ambil daripada table cost, cost code. Save. Bila kita insert data dia untuk yang ni, so katakan dia nak ambil dua, dia tak boleh lah. Dia tak boleh ambil, dia kena ambil satu je. Okay, tak boleh nak ambil dua-dua, dia tak boleh nak tick dua. Itu masuk atomic Kalau nak buat dua, kena buat satu dah. Satu, masuk dah satu. Okay, dah ada dah. Pelajar ni ambil khusus ni. Insert lagi pelajar yang sama.
Dia ambil kursus yang kedua yang ni. Go browse. So ada dua student yang sama ambil dua kursus. So dia tak boleh buat koma-koma kat atas. Itu maksud atomic ni. Okay. And then dia beritahu kat sini kelebihan lah. Ni saya dah explain yang ni lah. Yang saya tunjuk tadi tu explain yang ni. Relationship data model ni ada several type of constraint. Tujuan dia untuk ensure accuracy dan data integrity. So kita nak menjadikan data yang kita simpan dekat database tu adalah yang boleh dipercayai. Memang tidak ada error punya data tu. Memang data tu adalah data yang tidak ada salah lah. Okay. Contohnya macam tadi kan, kalau kita kata dia fakulti nombor 10. Tu tidak integriti lah, tak boleh percaya. Mana ada fakulti nombor 10. Tapi sebabkan kita buat foreign key, memang dia tak boleh pun buat data untuk yang nombor 10, fakulti nombor 10. Sebab fakulti nombor 10 tu belum ada dalam database. Sebab dia kontrol melalui fakulti, melalui foreign key. Begitu juga data tu tak akan ada yang sama. Kita tak kata data tu duplicate 2 kali berulang kan. Sebab ada primary key. Ini panggil integrity. So ada 5 jenis integrity. Satu domain constraint. Maksudnya setiap data tu format dia akan sentiasa sama, iaitu based on structure ni. Integrity. Tak akan ada pelajar nomometrik yang ada 7 karakter. Mungkin tersilap key in kan. Tak akan ada data yang nomometrik 7 karakter. Sebab kat sini kita dah control dah. Ini dinamakan integrity dari sudut domain. Domain. Sebab semua data tu dah control. Tak ada nama yang melebihi 50 karakter. Tak ada program yang melebihi 10 karakter. Semua maksimumnya 10 je. Tu domain integrity. Okay. Maksudnya boleh percayalah. Tak akan ada lah data pelajar yang lebih daripada 6 nombor metrik tu. Okay. Entity integrity maksudnya entity integrity tu primary dia berkaitan dengan key. Maksudnya tidak ada data nombor metrik yang sama tapi orang lain. Tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni ada kat bawah ni nama orang lain. Tak boleh. Tak akan ada data macam tu sebab bila kita nak insert tu memang tak boleh insert. Itu dinamakan sebagai entity constraint. Okay. Entity integrity. Satu lagi reference integrity. Reference integrity maksud yang saya sebut tadi, tidak ada data yang belum ada reference dia. Contohnya fakulti nombor 10. Tak akan ada pelajar yang fakulti nombor 10. Iaitu yang tidak ada pun fakulti nombor 10 tu reference dia. Fakulti sampai nombor 3 je. So tak akan ada lah pelajar yang nombor 10 tu. Sebab masa kita nak insert tu, memang course ni tidak akan ada course sebab kat course tidak ada course yang fakulti ni selain daripada yang ada dalam senarai ni. Itu maksudnya integrity dari segi foreign key lah. Okay, reference ni integrity dari segi foreign key. Organizational constraint maksudnya kita boleh set lah, maksudnya berapa pelajar yang contohnya organisation dia set pelajar untuk semester ni kena ada 5 subjek je maksimum dia boleh add. Jadi dengan adanya database ni memang kita boleh control. Maksudnya kita tengok kat course taker ni pelajar ni dah ada 2. Bila nak add lagi kita boleh control lah. Dia mesti ada 5. Kalau dia add lagi sampai 6 kita boleh detect lah. So dalam data ni kita boleh query berapa subjek dia untuk yang dia dah register. Kalau lebih daripada 5, sedangkan organisation kata hanya 5 je untuk satu SEM, okay, kita boleh detect dengan adanya database ni. So itulah ini maksudkan organizational constraint. So itu saja tentang slide ni. Ada soalan?